gelap yang membungkus desir angin tiada kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC kita pada hari ini. Yang dihormati Guru Besar untuk SMK Bandar Banting serta guru-guru yang dihormati sekalian dan sahabat-sahabat kawan-kawan kita ni, kawan-kawan kita yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita hari ini, jom kita sama-sama kita mohon kepada Allah SWT supaya apa yang kita korbankan malam ni, ada setengah tu yang tengah, yelah dia tak buka video kan, tak buka video, dia just relax-relax, chill-chill, makan-makan, sambil-sambil dengar, sambil baring, it's okay. Yang penting masuk, dengar, dapat sikit pun, asal dapat pun okey lah. Okay, so bagi mendapatkan keberkatan majlis kita pada hari ini, jom kita sama-sama tadah tangan untuk kita mohon doa kepada Allah SWT. At least kita dapat something hari ini, kita boleh bawa something dan dia akan menjadikan doa kita lepas ni makbul. Supaya jalan untuk kita capai doa kita lepas ni dipermudahkan Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Buka lampu jap. Okey. Kuat. Okey. Jadi insyaAllah perkongsian kita pada malam ini ialah malam kan. Esok masih ada lagi hari untuk kita hadapi. Malam ni kita santai-santai je. Ni macam perkongsian antara kawan dengan kawan lah. Kita semua lebih kurang sebaya je. Umur kita tak jauh beza Umur tak jauh beza. So nanti boleh meriahkan kat ruangan chat tu. Sambil-sambil korang dengar tu, korang boleh meriahkan chat. Cikgu-cikgu saya minta izin lah untuk kita beramah mesra dengan anak-anak murid cikgu ni. Mereka ni sebenarnya sangat bagus. Mereka dah join hari ni pun dah sangat-sangat bersyukur, sangat bagus. Sebab apa? Walaupun ada setengah yang kata diorang ni join sebab tak ikhlas, sebab kena paksa. InsyaAllah di situ juga ada pahala. Sebab apa? Pahala satu, dia malas nak cari gaduh dengan cikgu. Ini kita panggil pahala kita masih ada hormat kat guru. Bagi satu tepukan kepada adik-adik, kepada kawan sekalian. Yang pertama. Yang kedua, dia boleh bersabar lagi. Dia boleh bersabar. Sebab apa? Dia boleh bersabar lagi supaya dia tak marah cikgu yang suruh join pada hari ini. Dan dia boleh bersabar dengan diri dia daripada dia, kalau sebelum ni dia main game, dia just main game je. Tapi kali ini dia main game sambil dia dengar ceramah. Ini adalah kita panggil satu proses yang sangat baik. Bagus. Siapa yang join hari ni sangat bagus. Yang tak join pun bagus juga. Sebab apa? Sebab mereka tak dapat apa yang kita dapat pada hari ini. Dan itu adalah peluang untuk kita kongsikan kepada mereka. Itu dia. So, sesi malam ni anda boleh meriahkan ruangan chat. Boleh bersembang di ruangan chat. Saya okey asalkan anda masih ada di sini. Sebab saya nak tahu jugalah. Yelah, bila kita tak berdepan ni, dia macam kehambaran tu lebih sikit lah So nak tahulah ada tak orang-orang dekat dalam ni? Ni kita ada seorang ni, Jamilah Zakaria. Ada okey.
Kalau saya tanya tu, boleh je buka mic, kita boleh bersembang-sembang, jangan risau. Sebab nak kata Isra' Mi'raj, dia bukan sekadar perjalanan yang biasa-biasa. No. Dia bukan ceramah biasa-biasa. No. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW, kejadian ni Allah cipta untuk kita pada hari ni. Ni ada Afifah, Afina, waalaikumsalam. Adam pun ada, waalaikumsalam. Alhamdulillah. So boleh meriahkan ruangan chat? Saya okey. Okey. Selamat sejahtera cikgu, selamat sejahtera. Kita biasalah kita dah terbiasa dengan sekolah semua Muslim ni, so nak kena ubah tune sikit. Kita malam ni ada kita sahabat-sahabat kita yang lain. Selamat sejahtera, selamat malam. Okay. So pada malam ini kita akan kita akan kupaskan sebenarnya Isra' Mi'raj ni apa benda sebenarnya. Apa benda sebenarnya? Simple. Kawan-kawan sekalian, Isra' ni adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Benda ni disebut dalam surah Al-Isra'. Ada dekat dalam Al-Quran tu Al-Isra'. Dia sebelum surah Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi tu 293, dia sebelum tu lagi. Dia muka surat 282. Starting tu, dalam surah Al-Isra' tu, tengoklah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ayat ni adalah satu ayat Al-Quran yang dia menjelaskan tentang perjalanan yang very special, very istimewa, lava guys. Sebab apa? Sebab perjalanan malam ni dia bukan macam perjalanan Nabi yang biasa. Nabi ni dia daripada kecil memang dia dah merantau dah. Kalau anda semua nak tahu, Nabi ni daripada kecil dah merantau. Umur 9 tahun dia dah pergi ikut bapa saudara dia pergi berniaga. Berniaga. So, bila dia dah bawa kecil-kecil, guys, bayang dia dah kecil-kecil dah bawa pergi berniaga umur 9 tahun. Waktu 9 tahun ni pun juga dia dah menjadi waktu kecil Rasulullah ni, Nabi Muhammad SAW ni, dia dah menjadi penggembala kambing. Maksudnya, memang kehidupan Nabi ni bukan kehidupan biasa. Kecil-kecil lagi, ayah dia dah meninggal. Tempat bergantung. Kalau kita sebagai anak, mungkin ada setengah sahabat-sahabat kita yang dah kehilangan ayah. Ada yang kehilangan ibu. Jangan bersedih. Sebab apa? Sebab anda ni sebenarnya Allah nak letak, nak kata satu geng dengan Nabi. Sebab apa? Nabi kecil-kecil lagi dah kehilangan ayah dia, dah kehilangan ibu dia, dah kehilangan atuk dia. Yang mana orang-orang yang begitu penting dalam kehidupan Nabi. Ni kita nak cerita, sebelum sampai Isra' Mi'raj kita kena tahu cerita. Baru kita pergi kepada Isra' Mi'raj. Sebab apa? Isra' Mi'raj ni kita panggil kemuncak. Allah nak kita panggil kemuncak, Allah nak kita panggil apa tu? Nak memujuk Nabi. Cerita dia nak memujuk Nabi. Okay. So, bila waktu kecil dia dah macam tu, sesiapa yang kawan-kawan kita yang ada di Google Meet sekarang, okay, yang sedang melihat di YouTube juga, ada pernah mengalami pengalaman kehilangan ayah, kehilangan orang tersayang. Anda sebenarnya dah hampir satu geng dengan Nabi. Sebab apa? Nabi juga begitu. Okay. Dan bila daripada kecil Nabi ni dah merantau, Nabi ni dia dah ada satu, kita panggil satu peribadi yang sangat-sangat very superb lah. Very superb. Yang mana waktu tu orang sampai gelar Nabi ni Al-Amin. Kita dengar Al-Amin macam biasalah kan. No. Al-Amin ni ialah orang yang paling dipercayai, paling pegang amanah. Kalau kita nak pergi mana-mana, kita simpan kat rumah dia. Macam sekarang kalau kita ada duit, nak simpan dekat poket sendiri, takut banyak aja keluar kan. Jadi kita simpan kat mana? Simpan dekat bank. Bila kita simpan kat bank, sebab apa? Kita percaya bank boleh jaga.
bank ada dia punya guard dia sendiri, dia ada security code. Kalau kita ada dekat internet banking tu, dia ada TAC number dia, ada pin code nak masuk baru boleh keluarkan duit. Begitu juga Nabi. Zaman Nabi tak ada bank. Jadi zaman Nabi ni, kalau diorang yang ada harta banyak, diorang nak pergi berhijrah, diorang minta Nabi jagakan. Lepas tu Nabi ni memang terkenal dengan memang cakap benar je. Tak ada gebang-gebang, tak ada kaki kencing, dia tak ada lah. Tak ada. So, bila Nabi ni, dia dah ada satu, kita panggil satu peribadi yang sangat very superb ni. Sampai satu masa, okay, Nabi ni diberi wahyu. Ini kita kata waktu umur dia 40 tahun. Oh, lama tau. Maksudnya 40 tahun ni, Nabi ni dia dah buat macam-macam. Kalau nak tahu Nabi ni ada seorang jutawan, rasa dah sampai lebih daripada peringkat billionaire lah. Sebab apa? Kuda perang Nabi ni adalah kuda perang yang terbaik zaman tu. Maksudnya sekarang kita nak cakap kenderaan perang terbaik zaman sekarang. Kalau kenderaan perang terbaik zaman sekarang, jet lah. Jet mahal Okay. Ataupun kita nak kata macam kereta-kereta terbaik zaman sekarang. Kita apa? Bugatti lah contohnya. Bugatti lah kan. So, maksudnya memang kaya sebab dia ada baka yang sangat baik. Dan Nabi ni kalau dia dapat sesuatu memang dia bagi kepada orang ramai. Itu pemurah Nabi. Okay? Nabi dah cipta satu legasi perniagaan. Nabi ni seorang businessman. Nabi jadi businessman, Nabi jadi usahawan lagi lama daripada Nabi jadi Nabi. Ini ramai tak perasan. Sebab apa? Daripada umur 9 tahun dia dah diberitahu, maksudnya dah di-expose kepada dunia perniagaan. Akhirnya, sampai umur 40 tahun, Nabi berniaga. Bayang saya nak anda tulis kat ruangan komen tau. Siapa boleh teka Maha, iaitu mas kahwin, senang cerita mas kahwin Nabi lah. Waktu the first time kahwin dengan Siti Khadijah. Waktu tu Nabi umur 25 tahun. Siapa boleh teka? Boleh letak dekat ruangan komen. Cepat. Senaskah Al-Quran. Allah. Baiknya. Bagus. Okay. Lagi. Bagus ni. 1,000 unta. Fuyo, 1,000 unta. Right. Good. Keep trying. Jangan takut. Ulang lagi soalan dia. Berapa banyak mas kahwin Nabi waktu dia first time kahwin dengan Siti Khadijah? Waktu dia awal-awal dia kahwin. 160,000. Sikit lagi. Semua harta dia. 1 million. Mantap. Bagus. Okay. Semangat ni kita nak. Yang penting jawab. Salah betul tolak tepi. Hayya. Okay. RP 1 miliar. Ini dah masuk Indonesia ni guys. Okay. Bagus. 20 ekor unta. Alright. Saya terangkan kat sini Nabi ni bila dia berkahwin dengan Siti Khadijah, saya bagi tu terus terang jawapan tu semua dah hampir dekat dah. Ada yang kata unta. Yes, betul unta. Memang Nabi ada bagi unta. Ada yang kata bagi miliar. Yes, Nabi ada bagi juga duit, mata wang. Iaitu Nabi bagi emas. Okay. Kalau kita convert sekarang lah, dalam lebih kurang 370,000 ringgit tau. Itu Nabi umur 25 tahun. 25 tahun. Okay. Mana saya dapat fakta ni? Ada. Dekat dalam satu buku namanya Beginilah Rasulullah Berbisnes oleh Ugi Soeharto rasanya. Itu nama buku tu Beginilah Rasulullah Berbisnes. Oleh tulisan dia Happy Andy Bastoni. So dekat dalam buku ni dia bagi tahu tentang Nabi di seorang bagaimana harta kekayaan Nabi. So anda boleh baca. Buku ni ada dekat Google Play Store. Kat Playbook tu. Kalau nak beli, saya terpaksa pergi 7-Eleven, top up kat sana, baru boleh beli dekat dalam Play Store. Sebab susah nak jumpa dia punya dia punya hard copy. Okay, terima kasih yang jawab. Okay. So anda dah faham
Maksudnya kehidupan Nabi sebelum dia jadi Nabi adalah seorang usahawan yang sangat-sangat berjaya. Very, very rich. Very rich. And but he don't live a luxury lifestyle lah. Senang cakap macam tu lah. Maksudnya dia tak, kita panggil tak hidup dalam keadaan mewah. Nabi ni memang jenis very, very humble, very sederhana. Dan bila dia dapat wahyu yang pertama, waktu tu sebab Nabi ni bila dia jadi businessman, dia dah jadi investor tau. Waktu tu kalau kita perasan dekat dalam kuadran, kalau kita belajar, pernah dengar Rich Dad Poor Dad tu, dia ada 4 kuadran kan. Dia ada satu employee, businessman, lepas tu kita ada self-employed and investor. Nabi dia dah sampai tahap investor. Dia dah ada duit dan dia invest kepada satu sistem untuk diorang buat duit lagi. Okay. So, bila Nabi dah ada satu sistem bisnes yang very stable lah, kita panggil very stable, Nabi pergi duduk di Gua Hira. Sebab apa? Dia nak merenung kehidupan masyarakat dia waktu tu. Dia rasa ada something missing lah. Something missing somewhere. So, waktu tu turunlah Jibril. Jibril peluk Nabi, dia kata, Iqra. Ma'ana biqari. So dia kata, bacalah. Dia kata, aku dah jadi baca. Nabi seorang ummi. Tak boleh menulis dan membaca. Okay. So, bila dia suruh macam tu, Nabi ni menggigil. Dia balik rumah. Lepas tu, isteri dia, Sayyidatina Khadijah, selimutkan dia. Sebab tu yang ada ayat, Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Itu pun ada juga, Ya ayyuhal muddathir. Qum fa'anzir. Itu dalam ayat Mudathir dan Muzammil. So, ini dia berkaitan dengan dalam keadaan dia tengah berselimut. Ya ayyuhal mudathir lah. Dalam konteks ni, Ya ayyuhal mudathir. So, apa kaitan dengan perjalanan Isra Mi'raj? Yes, di sini bermula dia punya konflik. Konflik of interest kita panggil. Sebab apa? Waktu tu, bila Nabi pergi balik untuk sampaikan dakwah. Waktu dakwah secara rahsia dia tak ada masalah tau. Tak ada banyak masalah. Okay. Dia yang jadi masalah bila Allah turunkan satu ayat, Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Bagi peringatan kepada ahli keluarga kau yang terdekat. Ini maksudnya Allah dah kata suruh buat dakwah secara terang-terangan. Nabi ni dia dah ada satu gelaran Al-Amin. Dia dah sangat kaya dan orang memang percaya dia. Apa yang dia cakap semua orang percaya sebab tu dia Al-Amin. Tiada yang benar melainkan yang benar daripada mulut Nabi. Okay? Tapi masalahnya, bila Nabi nak pergi berdakwah, ini teknik Nabi ajar teknik dia. Sebelum kita nak pergi berdakwah kepada orang, dan sebelum Nabi dah sampaikan dakwah, Nabi jemput dulu makan. Nabi jemput dulu makan. Kalau macam kita tahlil kita terbalik. Kita baca tahlil dulu baru makan. Kalau Nabi, dia jemput makan dulu. Makan, dah kenyang, dah happy apa semua. Baru dia panggil. Okay, dia kata, kamu percaya tak kalau aku katakan di belakang bukit ni ada sekumpulan tentera, bala tentera, lebih kurang macam itulah Nabi cakap. So dia kata, engkau tak mana pernah menipu kan? Itu Nabi nak test. Tapi bila sampai Nabi kata untuk kita mentauhidkan Allah SWT, untuk kita tinggalkan agama nenek moyang, start tu Nabi kena ban. So perjalanan dia start daripada sini Start daripada sini. Yang kita kata Isra Mi'raj ni. Lepas dia kena ban tu, lain macam Nabi ni bila dia kena ban, bukan sikit-sikit dia kena ban. Memang teruk gila punya. Sampaikan apa diorang kepung diorang tak kasih Nabi ni keluar. So diorang buat satu perkepungan. Memang diorang buat bisnes sesama diorang je. Sesiapa yang berkomplot dengan Nabi, memang kena pulau lah. Bisnes dia waktu tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman. Ini geng-geng bilion tau. Billionaire tau. Ini geng-geng billionaire. Diorang pun tak boleh nak buat bisnes. Sebab apa? Diorang terpaksa buat bisnes sesama diorang. Mereka terpaksa buat bisnes sesama mereka. Akhirnya kadang-kadang sampai satu masa tu diorang terpaksa makan rumput, kulit kayu. Memang teruk. Serius, teruk sangat. So, tak boleh nak jadi apa? Lepas tu, bila perkepungan, bila dah tempoh kepung tu dia dah settle lama, dekat setahun benda ni. Apa yang dia buat? Lepas tu, Nabi dah mula untuk meluaskan empire dia.
empire dia pergi berhijrah ke Habsyah untuk first time berdakwah di sana. Dan ini berlaku pada bulan Rejab. Which is this month lah, bulan Rejab. Untuk hijrah pertama ke Habsyah. Okay. Lepas tu, bila Nabi kena teruk. Nabi kena teruk waktu dia tengah berdakwah secara terterangan di Mekah ni. Waktu dia sujud tu orang letak najis unta. Masuk perut unta yang penuh najis tu dia letak kat belakang ni. Teruk. Nabi kena tak sanggup lah nak cakap. Lepas tu, bila dah kena teruk macam ni kan, akhirnya sampai satu masa, ini yang kita kata peristiwa Isra Mi'raj ni berlaku. Kita kenal Nabi ni daripada start daripada kecil dia macam mana kan. Lepas tu dia punya perjalanan hidup dia tengah-tengah tu kita jarang dengar tau. Sebab apa? Yalah tak ada orang boleh meriwayatkan sikit-sikit lah. Nabi ni macam mana kehidupan dia waktu tengah zaman remaja dengan dewasa dia ni. Tapi bila zaman Nabi susah ni banyak cerita dia. Terlampau banyak orang nak bunuh Nabi. Macam-macam. Dan akhirnya Isra Mi'raj ni Allah jadikan satu peristiwa yang mana Allah nak gembirakan hati Nabi. Ni Isra Mi'raj ni. Dia bukan perjalanan biasa, no. Dia bukan macam perjalanan kita nak pergi balik PD ataupun siapa yang duduk ada kampung kat Kelantan, bukan macam balik Kelantan, no. Nak balik raya tu kita excited kan sebab apa setahun terpaksa tunggu, seksanya. Nak PKP ni, dapat balik kampung happy . Jumpa mak ayah happy. Tapi ni dia jumpa dengan yang paling maha sekali. Di saat Nabi tak ada sesiapa, Allah yang ada. Ini Nabi. So perjalanan daripada Masjidil Haram, saya tak nak cerita dia punya tarikh, saya tak nak cerita. Sebab saya nak anda kawan-kawan sekalian dapat apa sebenarnya hikmah Allah jadikan Isra Mi'raj ni. Okay. Sebenarnya waktu peristiwa Isra Mi'raj ni, Allah bawa Nabi daripada Masjidil Haram. Dia naik burak lah. Burak yang kita panggil burak tu. Okay. Dia naik burak ni daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Beribu kilometer weh. Dalam satu malam. Okay. So, bila dia dah bawa? Jauh ni. Memang tak masuk akal lah. Zaman tu memang tak masuk akal. Okay. Bila sampai di sana, Nabi ni dia imamkan solat. Nabi imamkan solat kepada para Nabi yang lain. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dia imam kepada semua Nabi-Nabi lain. Bukan biasa-biasa Nabi. Kat sini Allah nak angkat martabat Rasulullah. Allah nak gembirakan balik hati Rasulullah. Sebab dia dah banyak hadapi pelbagai rintangan kat belakang ni. Sangat banyak. Okay, sangat banyak. Dan bila dia dah menghadapi banyak rintangan kat belakang, waktu tu Allah jemput Nabi untuk dimi'rajkan pula. Tadi Isra ni daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dekat Palestin tu. Lepas tu bila ni mi'raj ni, dia naik ke atas ke langit bumi, jumpa direct dengan Allah SWT. Okay. Benda ni bukan mimpi Memang Nabi jumpa dalam keadaan sedar. So, bila dia jumpa, di pertengahan setiap langit tu dia ada Nabi-Nabi yang tersendirilah. Ini pun saya tak nak cerita sebab apa? Sebab saya nak anda dapat apa hikmah di sebalik Isra Mi'raj ni. Dia adalah yang pertama dia mungkin ada Nabi Ibrahim, dia jumpa dengan Nabi Musa, dia ada jumpa dengan dia ada ramai Nabi dekat 7 tingkat tu. Dia ada 7 tingkat. Yang tingkat ke-7 ni adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kita panggil Khalilullah. Okay, Khalilullah. So, perjalanan Nabi ni, dia jumpa, dia bagi salam, dia membenarkan kenabian. So, dia jumpa setiap Nabi ni. Okay. Nabi ni, dia dapat hadiah. Bayang kita tengah susah. Tiba-tiba Agung, yang di Pertuan Agung, jemput kita datang istana. Datang istana tu, kita dah lah tak ada apa-apa kan. Bayang, kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa pergi istana. Tiba-tiba, kita panggil ketua bodyguard. Ketua bodyguard kepada yang di Pertuan Agong ni. Yang geng-geng komando yang very special, yang very elite
Force punya lah. Escort kita. Masuk dalam istana. Bayang. Masuk dalam istana, kita jalan. Lepas tu, kita berjumpa lagi dengan orang-orang yang, orang panggil orang lama lah. Dia kata, selamat datang. Contoh, cuba petik satu nama. Kita nak bagi masuk sikit dekat dalam cerita ni. Cuba bagi satu nama. Ada tak? Nama untuk apa? Nama kita nak jadikan dia sebagai kita panggil pelakon dia lah dalam watak ni. Amir. Okey. Safia kata Amir. Okey, Amir. Cuba bayangkan Amir. Amir ni dia orang-orang yang dia dah sebelum ni dah banyak masalah dia dah lalu macam-macam. Kemudian Agung panggil dia masuk istana. Okey, yang di-Pertuan Agong. Bila Amir ni dia dekat rumah dia lagi dah dijemput naik Rolls Royce ataupun naik Bentley. Dia saja dengan ketua bodyguard kepada yang di-Pertuan Agong. Pergi jalan masuk istana, disambut pula. Disambut dengan orang-orang kat dalam tu. Kita banyak orang-orang lama dekat dalam tu. Kata, Assalamualaikum Amir. Masuklah. Sungguhnya engkau adalah the best of the best. Engkau memang layak untuk masuk. Orang lama ni. Orang lama istana. Pergi masuk. Tak pernah berjumpa. Tapi dia kenal kita. Rasa dia punya famous tu kan. Okay. Masuk one by one. Setiap gate. Lalu ada dia punya bodyguard. Semua kenal kita. Semua kenal Amir ni. Okay, Amir. Cuba bayangkan Amir. Semua kenal Amir. Lepas tu Amir masuk. Jumpa dengan yang di-Pertuan Agong. Jumpa je. Perjalanan tu pun kita panggil dah very special lah. Sebab naik kenderaan yang bukan semua orang lain boleh naik. Bukan orang-orang biasa boleh naik. Okay. So sepanjang perjalanan tu, Amir ni nampaklah kiri kanan dia adalah pokok-pokok dia, adalah kenderaan-kenderaan dia. Macam tu juga Nabi. Bila di Mi'rajkan tu, macam-macam benda Nabi nampak. Nabi nampak orang kena seksa. Nabi nampak orang yang dapat nikmat kiri dan kanan. Macam-macam Nabi nampak. So, bila Nabi bercerita, Nabi yakin. Sama seperti si Amir. Amir boleh bercerita dengan yakin. Waktu aku nak pergi ke istana tu, aku nampak gajah tengah baring kat belah kanan aku. Waktu kereta tu tengah lalu, belah kiri ni aku racing dengan zirafah. Contoh, okay? Aku dah racing dengan zirafah. Tapi sebelah aku ni ada Oyen lah, duduk di teman aku, Oyen sebelah ni. Dia boleh bercerita dengan yakin. Sebab apa? Dia alami dan dia nampak peristiwa tu. Okay. So, bila dia cerita Amir ni jadi best lah. Orang dengar cerita Amir dia lebih yakin lah. Sebab apa? Amir lalu benda tu. So, bila si Amir ni, dia berjumpa dengan Agong, Agong bagi dia hadiah. Dia kata, disebabkan kau dah sakit, aku faham kau sakit, aku dapat tahu cerita kau ni daripada aku punya spy. Okay, Amir? Hari ni aku nak bagi kau hadiah. Dengan hadiah ni, engkau akan lebih senang kehidupan kau. Kau dah tak perlu susah lagi dah. Macam tu lah. Lebih kurangnya, kita panggil, saya nak cerita kronologi Nabi di Mi'rajkan. Nabi berjumpa dengan para Nabi. Nabi berjumpa dengan orang kena seksa, orang yang dapat nikmat. Dan sampai last kali, Nabi berjumpa dengan Allah SWT. Nabi jumpa dengan Allah SWT. Allah SWT bagi Nabi, dia kata, ini adalah hadiah. Ni Nabi dapat hadiah ni. Nabi dapat hadiah daripada Allah SWT. Solat 50 waktu. Kawan-kawan sekalian, Nabi kita ni baik. Apa yang diterima daripada Allah, diterima. Dia bawa terus. Nabi kita ni memang sangat lembut. Sebab tu kita panggil Nabi ni Habibullah. Nabi ni sangat-sangat lembut orang dia. Dia terima je lah. Tak kena bantah. Allah kot bagi. Kita dapat Agong kan. Agong kata, nah, kau ambil lah Rolls Royce ni. Alah, Agong, kau pun lah. Takkan Rolls Royce. Bagi rumah sebiji. Ada driver tak? Okay. Dia, kau macam tu lah. Macam kita nak minta rasa macam, something like that lah. Kita rasa macam bersalah apa semua kan. So, Nabi turun. Jumpa dengan Nabi Musa.
Nabi Musa tanya, ya Muhammad, dapat apa daripada jumpa dengan Allah tadi? Dapat solat. Berapa rakaat? 50 rakaat. Oh, tak boleh. Pergi jumpa balik dengan Allah SWT, minta diskaun. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni, kaum dia kuat. Kaum dia pun dah dapat solat juga. Dan kaum dia tak mampu nak buat. Kaum dia besar dan kuat. Minta diskaun 5. Nabi patah balik ni atas. Ya Allah, minta diskaun. Ini bukan ini kita panggil lakonan semula, dia bukan yang betul-betulnya lah. Nak bagi cerita je, maksudnya Nabi nego dengan Allah SWT. Minta diskaun. Tak 5. Okey, dikurangkan kepada 5. Turun naik 9 kali weh, 9 kali. Wih, kalau kita jumpa dengan Agung 9 kali minta diskaun, segan. Serius, tak tipu. Okey. Ni Nabi jumpa 9 kali. Lah, lagi tinggal 5 kan? Ada berapa lagi? Nabi Musa tanya, ada 5. Pergilah jumpa dengan Allah SWT. Nabi dah tak sanggup. Nabi segan. Cukuplah dengan 5 ni. Tapi, disebabkan ihsan Allah SWT, walaupun 5 waktu solat ni kita buat, seolah-olah seperti kita dapat fadilat 50. 50 rakaat solat ni kita buat. Maksudnya 50 kali yang, kan sebelum ni kan kita turun 50 kali tu kan. Kita akan dapat fadilat banyak tu. Okay. Benda ni ada disebut. Okay. Disebut dekat dalam satu jurnal, artikel. Ni ada Isra' Mi'raj Anugerah Ilahi. Okay. Nama dia Hasan Al-Banna Muhammad. Okay. Dia ada cerita dekat dalam benda ni. Right. So, apa intipati yang kita dapat hari ni adalah perjalanan Isra' Mi'raj ni, kita jangan pandang perjalanan Nabi yang sangat awesome ni. Ini memang perjalanan very awesome untuk Nabi. Yang paling penting adalah Nabi dapat apa? Allah, itu dia punya teaser je, teaser sampai jumpa dengan Allah SWT, Nabi dapat solat. Lepas kita mengucap 2 kalimah syahadah, rukun yang kedua adalah menunaikan solat 5 waktu. Awal-awal kita dapat 50. Tapi kita perlu buat dapat 5. Kita buat 5 je. Dengan keadaan ni, kawan-kawan sekalian, solat ni sebenarnya Allah nak ajar kita sebenarnya. Allah nak ajar kita. Daripada peristiwa Nabi ni, Allah nak ajar kita. Kalau kau ada masalah, besar macam mana pun masalah kau, solat. Solat adalah, kira panggil dia punya solution lah. Solat ni adalah solution. Kadang-kadang kita malas nak solat. Betul? Okay. Siapa sini yang dia rasa dia 24 hour dia rajin nak solat? Cuba bagi dekat ruangan komen. Tulis 2. Siapa yang rasa dia rajin je kalau buat solat, dia tak ada rasa malas, tolong tulis 2. Ada tak? Kalau yang rasa kadang-kadang dia on off, ada sekejap rajin lah, ada sekejap malas lah, tolong tulis 1 dekat ruangan komen. Saya rasa on off. On off, bagus. Oh, ni ada tulis Fariza on off. Bagus. Okay. Mantap Anda Sofia, Zaid, Nuha, Kristina. Okay. Aisyah Najwa, Syahira Zafri. Good. Okay. So, Nurin Haifa. Okay, bagus. Nur Adha pun, Jamilah Zakaria. Okay, bagus. Kawan-kawan sekalian, yang komen ruangan 1, yang buka mic tadi, saya doakan anda akan mendapat rasa nikmat solat ni. Which is saya sendiri pun tak berapa rasa lagi lah. Okay. Sebab apa? Orang dulu, okay, Bilal ni, okay, ni cerita kisah Sayyidina Bilal. Tahu Bilal? Bukan yang Tok Bilal azan tu. Itu dia ambil nama Sayyidina Bilal. Okay. Bilal ni, dia kata, dia letih. Dia kata, aku letih lah. Nak rehat. Dia, seingat saya benda ni, sebab apa? Saya waktu ni tengah pembentangan kertas kerja. Kita jumpa hadis ni. Kata,
Dia nak berehat. Terus Rasulullah cakap apa? Kau berehat dengan solat. Woi, tengah letih. Bayang. Cuba bayang kita berada di tempat Bilal waktu tu. Dengan keadaan kita sekarang lah. Janganlah ikut iman Bilal. Bilal ni iman dia lain macam. Okay? Iman kita sekarang. Tengah letih ni. Letih banget. Okay. Letih-letih kan. Tiba-tiba lah. Jumpa kawan kita. Weh, jom lah. Lepak sekejap lah. Subcode lu. PUBG lu. Letih. Standard lah kan. Tiba kata, kau tak boleh rehat macam ni. Kau kena solat. Solat tu adalah kerehatan sebenar. Sembang okey lah. Sembang boleh. Buat dulu. Berat. Ya, kita faham benda ni berat. Sebab apa? Kita tak rasa, waktu kita solat tu, kita sekarang ni, kita dalam fasa, kita rasa solat ni adalah satu bebanan. Sebab tu kita rasa on off. Saya bukan kata anda semua salah. No. Saya sendiri merasa benda yang sama. Kebanyakan daripada kita rasa benda yang sama. So, bila kita rasa on off, okay, ini sebenarnya perjalanan yang bukan biasa-biasa ni. Sebab apa? Allah nak bagi tahu dengan solat ni dia boleh settlekan masalah kau. Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini mencegah kita daripada perbuatan fahsyak dan mungkar. Perbuatan fahsyak ni banyaklah. Dia orang kata ada yang perbuatan yang tak elok lah, senang cerita. Senang ceritanya. Okay. Fahsyak dengan mungkar. Dengan solat. Okay. Dengan solat. Dimaksudkan dengan solat kat sini adalah kita tahu, kita buat semua benda yang kita panggil kesempurnaan dalam solat. Ustaz, kalau saya tak khusyuk dalam solat macam mana? Sah ke solat saya? Okay. Cuba cek balik dalam syarat sah solat, ada tak khusyuk? Okay. Khusyuk ni nak dapat. Ni kita nak panggil macam mana Rasulullah dulu. Dia beritahu dengan Bilal, kau cara kau nak rehat ni, bukan kita baring ke tidur, tidak. Dengan solat. Nabi boleh cakap macam ni sebab apa? Nabi dah experience. Dalam keadaan dia berat apa semua, Allah turunkan solat. Sebab apa? Dalam solat kita berinteraksi dengan Allah SWT. Kita bercakap dengan Allah SWT. Okay. Dalam solat tu, kan kita kata, Allahu Akbar. Allah ni maha besar. Kalau kita punya PS tu lebih besar, Allah ni lagi besar. Okay, so PS aku tolak tepi. Kalau PUBG aku ni lebih besar, Allah ni lebih besar. So tolak jap PUBG. Sebab apa benda, kita kan kadang kita takut benda besar-besar sangat depan kita ni, kita takut. Allah ni maha besar. Tak boleh dijangka akal kita. Bila Allah ni maha besar, kena tahu juga. Tengah-tengah tu kan kita Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasani. Allah ni dalam maha besar. Allah ni maha penyayang. Kadang-kadang kita tengok benda besar, kita takut. Kita takut. Sebab apa? Bila ada benda besar ni, benda-benda kecil ni, banyak akan jadi takut dah. Tapi Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Allah dah bagi tu awal-awal dah. So dekat dalam Al-Fatihah ni sendiri, kita kena faham dia punya konteks. Al-Fatihah tu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah jawab balik. Hamba aku ni tengah puji aku. Hamba aku ni tengah puji aku. Allah gembira bila kita solat. Kita tengah stres ni, kita nak okay, saya nak tanyalah kawan-kawan sekalian. Kali ni boleh buka mic lah, boleh buka mic. Saya cakap je letih. Okay, boleh buka mic Saya nak tanyalah. Siapa yang ada pengalaman dia ada masalah, dia cerita kat kawan dia, bukan settle masalah tu, kena gelak sebab cerita masalah tu. Siapa ada pengalaman? Boleh buka mic. Ada. Cuba Ada, cerita ada. sikit macam mana keadaan tu, Pengalaman dia tengah stres.
Just kita nak share dekat member atau dikenali sebagai bestie lah kan. Bestie. Lebih kurang macam tu. Nak cerita masalah tu dan dia gelakkan kita ibarat benda tu biasa je. Biasa Dan ibarat stres tu tambah lagi lah. Masalah Ibarat nak settle lah? luahkan. Tak settle nak luahkan untuk settlekan masalah. Tapi tambah lagi masalah. Terkadang boleh bawa gaduh lah. Cuma masalah kecil jadi masalah besar macam tu lah. Yes. Okay, terima kasih. Nama apa Nama? Okay. Muhammad Darimi. Muhammad Darimi. Oh, sedap ni. Ni Darimi ni ada hadis riwayat Ad-Darimi. Okay. Ini perawi hadis. Okay. So, terima kasih Darimi. Share pengalaman. Okay. Sama-sama. Okay. So, nampak tak? Kawan kita ni, dia pun makhluk. Dia terbatas. Kita nak cerita masalah, bagi dia, kadang-kadang kawan kita ni dia tak ada niat pun nak gelakkan kita. Dia mungkin kadang-kadang dia nak kita rasa chill, nak kurangkan sikit kita punya stres, dia buat lawak. Tapi dia tersilap. Dia tersilap langkah. Waktu tu kita tak rasa benda tu lawak. Tak kelakar. Kita rasa benda tu macam annoying, kita tambah lagi stres. Yes. Saya ada kawan-kawan macam tu juga. Sampai dia cakap apa? Aku nak bunuh diri lah. Boleh api? Kau nak bunuh diri? Bila kau nak bunuh diri? Saya kalau kawan-kawan macam ni, saya tanyalah dia balik kan. Kata, kau nak bunuh diri. Kau nak bunuh diri macam mana? Kita support dia. Dia nak bunuh diri, okey kita support. Dia nak bunuh diri, dia rasa nak lompat macam ni. Kita support dia bukan suruh dia bunuh diri. No. Kita support dia sebab apa? Kita nak cuba tahu masalah dia, apa sebenarnya masalah dia. Rupanya masalah dia tekanan. Yes, tekanan jangan buat main Tekanan jangan buat main. Sebab tu, Nabi ni bila dia tekanan macam ni, Allah SWT ajar. Dah tekan gila-gila ni, bukan sikit-sikit nak kena, dah kena, hidup kita ni pun jarang, tak rasa macam susah lah kita nak kena baling najis. Tapi Allah SWT ni dia ajar Nabi untuk solat. Tengah-tengah stres tu, Allah bagi solat. Solat ni adalah hadiah. Nabi tolong bawa hadiah ni, bawa kepada umat, ajarkan mereka. Dengan solat ni, settle masalah. Kadang-kadang kita solat, kata, aku solat, tapi, ada tapi. Solat tapi kan, aku buat maksiat lagi. Baik tak payah solat. Siapa setuju dengan statement ni? Buat apa solat? Tak. Okay. Siapa yang segan tu tolong tulis dekat ruangan komen. Okay, siapa setuju? Dia kata tak payahlah solat. Solat pun buat maksiat, buat apa? Kan? Okay, ada. Bagus. Seronok. Benda ni seronok ni. Okay. Betul. Ini keadaan dia. Safia kata setuju. Okay. Afifah kata saya sendiri rasa benda yang sama kan. Macam ni lah. So, kawan-kawan, solat ni, ada yang kata tak setuju. Alhamdulillah. Okay. Solat ni sebenarnya, semakin banyak kesalahan kita buat, semakin kita upgrade solat kita. Itu kaedah dia. Okay. Lagi banyak maksiat kita buat, okay, susah. Yes, saya faham. Ada sesetengah daripada kita ni, dia ada satu habit yang mana dia dah struggle. Dia struggle nak lawan benda tu tapi tak dapat. Alah ya Allah, tolonglah aku. Apa salah aku tak dapat. Contohnya couple. Couple. Orang yang tak pernah couple jangan sembang. Jangan sembang kutuk kawan-kawan tak bagus. Sebab apa? Sekali kita dah kena uji couple ni, dia punya pandangan dia lain macam babe.
Okay. Couple ni bukan benda yang buat main-main lah. Couple ni adalah satu perkara yang cakap senang, dah kena jadi susah. Okay. Dah kena jadi susah. Sebab apa? Perempuan ni macam lelaki. Macam saya lelaki. Saya masih lelaki. Okay. Rasa perasaan ingin dicintai, ingin dikasihi tu ada. Mak ayah kadang-kadang yalah, kadang-kadang mak ayah memang dia bagi kasih sayang tu. Cumanya kita nak cari something yang kita boleh peluk-peluk, kita boleh rasa yang mana kita boleh berkasih sayang, kan? Okay. Kita mencari pasangan. Kita rasa benda tu, kita rasa. Kalau tak rasa tu, tak tahulah sebab binatang pun rasa, pokok pun rasa benda tu. Kalau korang tak rasa, korang ni level malaikat dah tak perlu dah. Ada sharing malam ni. Okay? So, guys, kadang-kadang kita ada something benda tu. Benda lain semua okey. Kita dengar cakap, kita buat kerja sekolah, kita dengar cakap cikgu, mak basuh kain, kita tolong basuh kain. Okay? Ini Faizah ada, dia ada bagi satu statement tu. Anda boleh baca lah. Okay? Rasa kemanisan ibadah. Okay. Ini dia orang dah level-level yang dah upgrade sikit. Ni saya nak cerita yang level-level bawah-bawah ni. Sebab apa? Benda terbesar Allah bagi dalam Isra' Miraj adalah solat. So saya nak terang pasal solat. Solat kita settle, semua benda kita settle. Mencuri ke, nagih dadah ke, main game tak ingat dunia ke, melawan cakap guru ke. Saya tak salahkan anda. Saya tak salahkan kawan sekalian. Kita diuji. Kita pun tak nak. Kita diuji. Kita nak jadi orang yang baik. Kita nak jadi orang yang dikasihi orang lain. Kita nak jadi orang yang orang lain bila tengok kita, dia suka. Dia tak benci. Kita datang, dia orang suka datang rapat. Kita tak ada apa-apa, dia orang tolong kita. Kita nak macam tu. Okay? Tapi benda tu tak jadi. Benda tu tak jadi. Dia ada satu perangai kita yang mana orang lain tak tahu. Kita je tahu. Kita je tahu. Perangai ni kita dah lama tak boleh nak stop. Ada setengah kawan kita tengok dia baik. Tapi dia ada ketagih main. Dia ketagih, teruk dia punya ketagih dia. Ngaji Quran, solat tak tinggal. Cuma dia ketagih game. Mencarut dia, tak payah cakap lah. Kadar mencarut dengan kadar bercakap sama. Kadang-kadang mencarut tu lebih. Dia carut baru cakap. Carut baru cakap. Dia sampai jadi macam tu dia punya sifir. Apa nak buat? Okay. Banyak masalah. Saya dapat tahu banyak masalah. Banyak masalah yang kawan-kawan tengah hadapi sekarang. Sebab tu kita kata Isra' Mi'raj ni Allah nak bagi tahu tentang solat je. Memang Allah bagi tahu tentang syurga neraka itu untuk kita tahu keadaan bila dah kena, bila dah meninggal lah senang cerita. Bagi amaran kat kita. Tapi macam mana nak berubah? Sebenarnya dari solat. Dari solat ni. Kalau sebelum ni mungkin kita solat satu waktu je. Seminggu satu waktu. Tolong sangat-sangat. Kita upgrade. 2 waktu 1 minggu. Okay. Minggu depan ataupun minggu ni semalam dah sembahyang 1 waktu. Hari ni esok pagi cuba buat 1 lagi. Okay. Lepas tu minggu depan kita buat. Maintain. 2 waktu 1 minggu. 2 waktu 1 minggu. Dah okay. Naik balik. 3 waktu 1 minggu. Jangan ubah drastik. Cari. Semakin kita rasa nak buat baik, terus buat. Jangan stop. Jangan tunggu. Okay. Alright. So, poin malam ni adalah perjalanan Nabi Isra' Mi'raj ni adalah Nabi nak bagi tahu, Allah nak bagi tahu kita ada masalah, solatlah. Solat sehingga kita dah tak nak buat maksiat. Sampai kita stop maksiat. Selagi kita buat maksiat, selagi tu kita kena solat. Selagi kita buat dosa, selagi tu kita kena solat. Khusyuk tak khusyuk tu, itu kita mencari. Kita cari. Kita cari kaedah macam mana nak khusyuk. Doa ke Allah SWT. Nanti sampai satu masa, kita rasa dah betul-betul stres, tak ada orang sekeliling kita yang faham kita. Kawan-kawan kita yang kita percaya pun khianat kat kita. Ibu bapa yang sebelum ni jaga kita pun kadang-kadang dia orang kata, kau ni kenapa kan? Apa masalah kau ni?
Mak dah besarkan kau. Ayah dah besarkan kau. Kau ni macam tak dengar cakap je. Kau nak jadi apa? Mak ayah kita pun stres dengan kita. Adik-beradik apatah lagi. Waktu tu kita akan rasa, kita akan rasa tak ada orang lain dah. Allah je yang faham aku sekarang. Waktu tu kita akan rasa kemanisan dalam solat tu. Kita rasa macam, ya Allah, aku dah tak tahu aku nak buat apa lah. Aku dah blank. Aku dah lost. Aku nak cakap kanan, dia tibai aku. Aku nak cakap kiri, dia pelekeh aku. Aku tak cakap, aku stres. Apa nak buat? Solat. Kalau dulu kita solat, kita lambat, awalkan. Kalau dulu kita solat, lagi seminit nak habis solat. Lagi seminit nak masuk waktu lainan. Kita awalkan. Lagi 2 minit. Lepas tu kita awalkan lagi 3 minit. Sampailah kita boleh solat awal waktu. Okay? Nak berubah, jangan drastik. Sebab apa? Yang kita nak adalah konsistensi. Alright, itu saja perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih kerana mendengar. Yang join meeting Google Meet malam ni, saya sangat terharu agar kita sama-sama dapat intipati perjalanan Nabi dalam Isra' Mi'raj ni. Bukan perjalanan tu sahaja yang Allah nak, tapi yang paling penting adalah apa yang Allah bagi pada Nabi untuk bawa balik, iaitu solat. Okay? Teruskan guys. Teruskan kawan-kawan sekalian. Kita tak tahu kita ni tahap mana lepas kita meninggal. Okay? Semoga dengan solat ni menjadikan kita insan yang lebih baik. Biarlah orang pandang kita buruk. Tak ada masalah. Kita kena teruskan solat. Biar Allah je yang tahu hati kita ni macam mana. Okay? Tak ada orang yang buruk di dunia ni, melainkan kalau dia tak kenal bahawa diri dia ni adalah hamba kepada Allah SWT. Okay? Itu sahaja. Terima kasih kerana mendengar. Dan terima kasih kepada yang menjemput saya pada hari ini. Okay, sama-sama Safia. Okay. Rajin Safia. Okay, Afifah, Afina, terima kasih sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama semua. Terima kasih kerana hadir malam ni. Sama-sama. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya Allah. Terima kasih Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz. So, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Saya doakan anda semua berjaya. Doa anda semua dimakbulkan oleh Allah SWT. Dan perjalanan hidup anda semua diberi ketenangan dan Allah mudahkan urusan kehidupan anda semua. Sekian saja daripada saya dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan balik pada MC.